Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita teruskan lagi pembelajaran matematik tahun 4 bagi topik nombor dan operasi pada subtopik yang seterusnya iaitu berkaitan dengan bunda nombor. Okey, dalam bunda nombor ni kita nak pergi dengan pantas lah kalau boleh. Okey, baik. Okey, kita tengok satu contoh nombor satu ni contoh ni. Okey, situasi di atas kamu boleh baca lah situasi di atas tu. Okey, dalam buku teks kamu, sebelum tu kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 15 Okey, baik. Kita tengok kepada penyataannya lah. Dia minta kita bundarkan 12,295 kepada ribu yang terdekat. Okey, berdasarkan contoh ni menggunakan garis nombor. Okey. Contoh ini menggunakan kaedah garis nombor. Okey, baik. Mari kita kaji apakah kaedah garis nombor itulah. Okey, garis nombor. Sebelum tu, kita kena pastikan dulu soalan yang kehendaki kita membundarkan kepada ribu terdekat. Tentukan dahulu digit apakah yang berada pada nilai tempat ribu dan digit tersebut ialah digit 2. Sekiranya kita bundarkan kepada ribu, bermakna hasil yang kita akan perolehi sama ada 12,000 ataupun 13,000. Okey, dan berdasarkan garis nombor kita dapat tentukan bahawa garis nombor mengandungi 12,000 dan juga 13,000. Okey. Dan garis yang pertama ini nilainya membawa nilai 12,100, 12,200, 12,300, 12,400, 12,500, 12,600, 12,700, 12,800, 12,900 dan 13,000. Jadi nilai 12,290 terletak di antara 12,200 dengan 12,300. Dan nilai ini bila kita perhatikan kepada garis nombor, dia adalah hampir kepada 12,000. Jadi kita katakan bahawa membundarkan 12,295 nilainya adalah, jika dibundarkan kepada ribu terdekat, nilainya ialah 12,000. Okey, kalau kamu perhatikan penyataan di bawah. Okey, baik. 12,295 terletak di antara 12,000 dengan 13,000. 12,295 hampir kepada 12,000. 12,295 menjadi 12,000 apabila dibundarkan kepada ribu terdekat. Kita lihat pula kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Bundarkan 38,704 kepada 10,000 terdekat. Okey, seperti yang kita ambil maklum tadi, bila bundarkan kepada 10,000 terdekat, okey, bundarkan kepada 10,000 terdekat, bermakna kita kena bulatkan nombor yang berada pada nilai tempat 10,000 iaitu digit 3. Dan pasti jawapannya akan menghasilkan 30,000 dan 40,000. Dan seperti garis nombor di bawah lah, kamu dapat tentukan, dapat lihat ada 30,000 dengan 40,000. Okey, dan setiap satu nilai, satu titik ni membawa nilai 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000 dan 39,000. Dan 38,700 terletak di antara 38,000 dan 39,000. Okey, dan nilainya adalah menghampiri 40,000. Bermakna hasil bundar 38,704 ialah 40,000. Okey, ini menggunakan garis nombor. Kita juga boleh menggunakan kaedah yang kedua, iaitu menggunakan kaedah biasalah, kaedah pengiraan biasalah. Okey, apa yang kita boleh buat di sini? Okey, cikgu tunjukkan contoh di sini. Okey, 38,704 dibundarkan kepada 10,000. Kepada 10,000. Okey, yang pertama kita bulatkan dahulu digit yang berada pada nilai tempat 10,000 iaitu digit 3. Dan jika kita bundar kepada 10,000, rujukan kita ialah ribu. Dan jika kita bundarkan
nilai tempat ribu, digit rujukan kita ialah ratus. Jika kita bundarkan kepada ratus, rujukan kita ialah puluh. Dan jika kita bundarkan kepada puluh, rujukan kita ialah sa. Jadi soalan ini bundarkan kepada puluh ribu, bermakna rujukan kita ialah ribu dan kita buat satu garisan di bawah nilai tempat ribu. Okey. Untuk menentukan apakah apakah digit bagi nilai tempat ribu, dan digitnya ialah digit 8. Berdasarkan hukum pembundaran, sekiranya digit yang digariskan itu ataupun digit rujukan ialah sifar, 1, 2, 3 dan 4, bermakna kita tidak perlu tambah 1 pada nombor dalam bulatan. Tak perlu tambah 1. Sekiranya digit yang menjadi rujukan ataupun digit yang kita gariskan itu digit 5, 6, 7, 8 dan 9, bermakna kita kena tambah 1. Memandangkan digit yang kita gariskan itu ialah digit 8, bermakna kita kena tambah 1 pada nombor yang dibulatkan, iaitu nilai tempat 10,000. Maka jika ditambah menghasilkan 3 tambah 1, 4. Dan perlu diingat, nombor yang selepas dibundar, nombor selepas bundar iaitu nilai tempat 1000, nilai tempat ratus, nilai tempat puluh dan nilai tempat sa, semuanya akan menjadi sifar. Bermakna hasilnya ialah 40,000. Kamu juga boleh rujuk buku teks kamu lah dan kamu lihatlah penerangan yang bertulis di situlah. Kita lihat pula kepada contoh yang ketiga. Bundarkan 19,500 ml kepada 1,000 ml terdekat. Jadi kalau kita bundarkan kepada 1,000 ml, bermakna kita kena bulatkan digit yang berada pada nilai tempat 1,000, iaitu digit 9. Dan jika diperhatikan, sekiranya dibulatkan digit 9, bermakna hasilnya akan menghasilkan 19,000 ataupun 20,000. Seperti dalam garis nombor di bawah. Dan kita tentukan kedudukan 19,500 berada pada kedudukan yang kelima. Seperti yang kita ambil maklum tadi, sekiranya kedudukannya ialah sifar, 1, 2, 3, 4, dia menghampiri kepada 19,000. Tetapi sekiranya digitnya 5, 6, 7, 8 dan 9, seperti dalam raja, bermakna ia menghampiri 20,000. Maka hasil bundarnya ialah 20,000. Dan sekiranya kita menggunakan kaedah yang kedua, seperti dalam contoh yang kedua tadi, hasil jawapan yang kita akan, langkah pengiraan yang akan dihasilkan adalah seperti berikutlah. 19,500 dibundarkan kepada 10,000, dibundarkan kepada 1,000 yang terdekat, digit 9, rujuk kepada digit 5 iaitu nilai tempat ratus. Digit 5 digit 5 kita kena tambah 1 pada 9. Jadi 9 tambah 1 hasilnya ialah 10. 1 di atas 1, 1 tambah 1 2, dan nombor yang selepas kita bundar semua menghasilkan sifar, dan jawapannya 20,000. Kita lihat kepada contoh yang keempat. Bundarkan 63,988 kepada RM10,000 terdekat. Baik, RM10,000 terdekat, jadi kita bulatkan digit yang berada pada nilai tempat 10,000 iaitu digit 6. Bermakna hasilnya adalah di antara 60,000 dan juga 70,000. Berdasarkan garis nombor, dapat ditentukan bahawa kedudukan 63,988 adalah kurang daripada 65,000. Bermakna nilainya adalah menghampiri 60,000. Dan kalau sekiranya kita menggunakan kaedah yang kedua seperti contoh di atas, maka hasilnya akan seperti berikutlah. 63,988 dibundarkan kepada RM10,000 terdekat. 10,000 digit 6 bulatkan, rujuk pada nilai tempat 1,000, digit 3, bermakna kita tidak perlu tambah nilai pada digit 6. Jadi 6 akan menghasilkan 6, 3 akan hasilkan sifar, bermakna hasil bundarnya ialah 60,000. Baik, kita lihat kepada akal pintar.
Nombor di atas, okey, nombor di atas 2 anu 999, nombor di atas apabila dibundarkan kepada puluh ribu, ribu, ratus dan puluh terdekat menjadi 30,000. Apakah digit ribu bagi nombor itu? Okey, yang ni dia nak tentukan apakah digit yang perlu kita yang perlu letak dalam tempat anu tu lah. Okey, apakah digitnya? Menggunakan, jika soalan macam ni kita kena menggunakan kaedah cuba jaya. Okey, bermakna kita kena cuba satu-satu. Okey, dan cikgu bagi jawapannya lah. Sebab cikgu tahu jawapannya adalah 9. Okey, sebab apa cikgu kata 9? Sebab apa cikgu kata 9? Cuba kita kaji lah. Okey, kalau kita letak 1, kita letak 1, ataupun kita letak nombor lain lah, seimbang 1, nombor 8. Sekiranya cikgu letak 28,999. Bundarkan kepada 10,000, kita bulatkan digit 2. Okey, so sebelah 8. 8 jadi kena tambah 1. Betul? Dia akan jadi 30,000. Okey, yang ni betul. Tetapi kalau 28,999 dibundarkan kepada 1000, kita bulatkan digit 8, kita lihat pada digit 9, so bermakna kena tambah 1, jadi dia akan jadi 29,000. Bermakna sudah tidak menepati kriteria soalan, kehendak soalan. Jadi apa kata kalau kita ubah dengan digit 9? So 29,999 kita bundarkan kepada 10,000, ya betul, dia menghasilkan 30,000. Kalau 29,999 kita bundarkan kepada 1000, bulatkan digit 9, tengok pada 9, 9 kena tambah 1, 9 tambah 1, 10, 3 tambah 2 tambah 1, 3, sifar. Betul, 30,000. Kan? Dan kita cuba kalau letak pada, bundarkan kepada ratus pula, ratus. 29,999, bulatkan digit 9, tambah 1, 9 tambah 1 hasilnya 10. Naik di atas, 9 tambah 1 hasilnya 10. 2 tambah 1, 3, sifar pun menghasilkan 30,000. Sekiranya kita bundarkan kepada 10 yang terdekat, 29,999, bulatkan digit 9 pada nilai tempat 10 dan lihat pada nilai tempat sar, bermakna kena tambah 1, jadi 9 tambah 1 hasilnya 10. 9 tambah 1 hasilnya 10, 9 tambah 1 hasilnya 10, 2 tambah 1 hasilnya 3, 9 pada nilai tempat sar pun hasilnya sifar dan menghasilkan 30,000. Bermakna digit yang tepat ialah digit 9. Baik, untuk contoh yang kelima, kita dapat tentukan, okey, contoh yang kelima kamu boleh baca ataupun kamu boleh rujuk dalam buku teks dengan menggunakan kaedah yang sama seperti contoh 1 hingga contoh 4. Kamu boleh membuat pengkajian, membuat penelitian bagi soalan yang kelima. Okey, jadi kita akan jawab soalan uji diri dalam latihan di bawah. Sekian, terima kasih.